PAS sepatutnya cermin diri sendiri. Hari ini dengan lantang naib Presiden Amanah Datuk Seri Mahfuz Omar menyindir peranan PAS sebagai parti Islam di dalam gabungan Perikatan Nasional PN susulan kebenaran pengoperasian semula pusat perjudian dan agensi nombor ramalan dalam negara ini. Beliau berkata keputusan PAS berdiam diri juga amat mengejutkan. Ekoran tiada bantahan daripada parti itu selepas memasuki hari kedua pembukaan kedai-kedai nombor ramalan. Bagi saya ini adalah sesuatu yang mengejutkan semua masyarakat apabila jemaah menteri yang didokongi oleh para ulama dan ketua oleh PAS boleh bersetuju dengan keputusan itu. Ini ekoran daripada tindakan mereka yang tak pernah membantah keputusan kedai-kedai perjudian ini untuk beroperasi semula, katanya lagi. Terdahulu, beberapa syarikat nombor ramalan mengumumkan membuka semula operasi selepas mendapat kebenaran kerajaan. Sports Toto Malaysia Sedia Berhad, Magnum Berhad dan Pan Malaysian Pool Sedia Berhad Damacai mengumumkan pembukaan semula itu melalui media sosial dan laman web masing-masing. Di Facebook Magnum, mereka sedang giat melakukan promosi dan mengumumkan jumlah wang tawaran terkumpul kini yang hampir mencecah 16 juta ringgit. Semua kedai kami dibuka, jangan terlepas cabutan khas kami yang berlangsung pada 16 Februari. Nilai cabutan Magnum 4D Jackpot kini hampir 16 juta ringgit sekarang, tulis syarikat itu. Inilah dia tahap kematangan PAS. PAS merupakan parti yang matang untuk melihat keperluan mengharuskan perjudian dalam negara. Pendek kata, hanya walaun yang layak diperintah oleh ketua walaun. Noktah. Sementara itu, Ketua Serikandi PKR Terengganu mempertikaikan hak PAS untuk mempersoalkan keputusan 90 ahli Parlimen ASEAN yang mendesak agar Parlimen Malaysia bersidang. Ketua Serikandi PKR Terengganu, Yuslaini Azmi berkata beliau sangat hairan apabila Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Mohamad mempertikaikan suara MP negara ASEAN yang mendesak supaya Parlimen Malaysia bersidang. Menurut Kamaruzaman, suara mereka tidak mewakili kerajaan masing-masing. Persoalannya, siapa PAS untuk mempertikaikan desakan pemimpin negara luar, tanya Yuslaini. Katanya PAS mungkin lupa kerajaan Malaysia juga mendesak hal yang sama apabila tentera Myanmar melakukan rampasan kuasa. Jadi apabila ada desakan pemimpin negara-negara luar, ini bermakna ketidakadilan sedang berlaku dalam sistem politik negara. Kita mempersoalkan tentera Myanmar yang merampas kerajaan daripada Aung San Suu Kyi. Namun apabila negara kita mempersoalkan negara kita yang tidak membenarkan Parlimen bersidang, tiba-tiba kita menyatakan mereka tiada hak pula. Alangkah lucunya kenyataan daripada pemuda PAS ini, kata beliau dalam kenyataan beliau hari ini. Kamaruzaman dalam kenyataannya sebelum ini menyatakan pelaksanaan ordinan darurat yang dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda menepati garis panduan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB serta menyelar tindakan MP kerajaan dan pembangkang negara ASEAN tersebut. Mungkin Kamaruzaman lupa menyebut satu fakta bahawa panduan PBB membenarkan darurat kesihatan, tetapi tiada satu negara di dalam dunia ini bertindak menggantung sidang Parlimen. Isunya bukan soal darurat, isunya kenapa Parlimen tidak bersidang seperti negara lain walaupun mereka juga mengumumkan darurat. Bagi Yuslaini, kenyataan Ketua Penerangan PAS ini dilihat tidak begitu cerdik dan cuba mengelirukan orang ramai. Malah katanya tindakan mempersoalkan status negara Timor Leste sebagai anggota negara ASEAN juga dilihat tidak wajar dan tidak profesional kerana ia hanya akan mengeruhkan hubungan dasar luar Malaysia dengan negara tersebut. Tiada siapa antara kami mempersoalkan darurat. Kami mempersoalkan penggantungan sidang Parlimen yang merencatkan sistem demokrasi negara. Timbalan Speaker Datuk Azalina Osman Said juga hairan dengan penggantungan Parlimen ini. Bukan sahaja pembangkang, malah di kalangan MP kerajaan hari ini juga turut mempersoalkan perkara yang sama. Dalam kenyataan MP ASEAN tersebut, mereka menzahirkan pentingnya fungsi Parlimen supaya tiada salah guna kuasa dan cubaan merampas institusi demokrasi. Keadaan ini sekaligus menggambarkan negara Malaysia kini menuju kepada sistem negara authoritarian. PAS, dari yang muda hingga ke yang tua bangka, semuanya rasa bagus dan pandai belaka. Namun rasanya kalau diam, lagi nampak bagus dan pandainya jika dibandingkan jika anda bersuara. Langsung tidak boleh ditegur, rasa kesempurnaan milik mereka sahaja. Inilah orang yang diumpamakan oleh orang tua-tua dahulu. Bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh ditumpang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.